Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin amin Allahumma ya amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak ucapkan tahniah kepada anda semua kerana kita telah berjaya duduk di hadapan TV, kerana kita telah pun berjaya melihat rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru melalui platform digital kita, iaitu telefon boleh jadi, ataupun ada yang melihat kita melalui mana-mana platform sahaja. Yang memisahkan kita hanyalah kaca TV semata-mata, tetapi pada hakikatnya anda dekat di hati kami. Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Baik, sebelum kita masuk kepada tajuk kita pagi ni, izinkan saya untuk belanja satu pantun. Sebelum tu nak minta izin. Boleh Ustaz? Boleh. Kita belanja dulu satu pantun awal pagi, insya-Allah. Lama tak tes suara. Rebah pulasan ditebang terawis, bersama Andika mengasah pedang. Akhir zaman, iman diguris. Tanyalah Ustaz kembali bersidang. Itu dia. Okey, baik. Jadi untuk tajuk kita pada hari ini, kita akan mengupas mengenai bab akidah, figura akhir zaman, watak yang dinanti-nantikan, iaitu turunnya Nabi Isa Al-Masih, di mana kita akan membincangkan Ustaz mengenai kronologi itu sendiri, tentang perihal mukjizat dan banyak lagi subtopik tertentu yang akan kita kupas. Dan semestinya saya tidak berkeseorangan di meja akademik Tanyalah Ustaz. Turut bersama dengan saya, iaitu panel kita masih lagi Al-Fadil Ustaz Muhammad Abdullah. Ustaz, macam biasa Ustaz sihat? Alhamdulillah. Saya orang tua macam ni lah. Saya sihat, Alhamdulillah. Umur hanya pada angka, tuan-tuan. Masya Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Baik, tanpa membuang masa, kita mohon Al-Fadil Ustaz untuk memberikan introduction, pengenalan mengenai tajuk kita pada hari ini, figura akhir zaman, turunnya Nabi Isa Al-Masih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasaru wa wala. Alhamdulillah, pertama syukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya, pada pagi berbahagia ni kita kongsikan satu tajuk, iaitu mengenai Nabi Isa alaihissalam. Okey, sebelum itu kita kenal Nabi Isa alaihissalam dulu. Okey. Nabi Isa alaihissalam lahir pada 1 Masihi. So 1 Masihi ni dinisbahkan kepada Nabi Isa lahir. Dalam dunia ni ada 2 cara ataupun kaedah mengira tahun. Satu kiraan matahari, satu kiraan bulan. Orang-orang Timur orang kita lah, orang Arab, orang Bani Israel, orang Melayu, orang Jawa, orang Cina, orang India, dia punya kiraan tahun lebih suka dengan menggunakan kiraan bulan. Lepas sebenarnya orang Yahudi pun kiraan tahun ni sebenarnya bulan. Thailand bulan, kita orang Melayu kita 2 purnama, 3 purnama kan. Okey. Orang-orang barat lebih suka untuk kiraan tahun tu dengan kiraan matahari, sebab dia ada 4 musim kiraan matahari. So kiraan matahari ni satu tahun ada 360 hari. 365 hari suku. Ada suku dia. Ada suku dia. Sebab apa? Lepas 4 tahun sekarang dia tahun lompat kan, 365 hari suku. Kalau tahun kiraan bulan, dia kurang 11 hari. Jadi lebih kurang 354 hari. Jadi beza dia. Sebab tu, jadi bila kita sebut mengenai tarikh Nabi Isa lahir, biasanya orang akan merujuk kepada tahun kiraan matahari. Dan tahun kiraan matahari ni bukan mana tahun orang barat, tak. Itu memang kaedah kiraan tahun. Okey, jadi 1 Masihi. Jadi ketika Nabi Isa lahir ketika itu, dia lahir di satu tempat, kalau umumnya ahli sirah mengatakan bahawa di Baitul Laham. Baitul Laham ni lebih kurang dalam 20 km daripada Jerusalem. Masya-Allah. Baitul Laham. Tetapi dalam Quran yang menariknya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa Nabi Isa itu lahir di makanan syarqiyah, di tempat bahagian timur. Maksudnya tempat bahagian timur. Tapi maknanya umumnya orang menyatakan di Baitul Laham. Baitul Laham ni kalau dalam bahasa Arab, Baitul Laham rumah daging. Laham daging. Dalam bahasa Hebrew atau bahasa Bani Israel, laham ni maknanya roti atau laham. Baitul Laham.
atau Baitul Laham. Jadi mana dilahirkan di Baitul Laham, bukan 20 km daripada Jerusalem. Okey. Jadi ketika lahir di sana, sebenarnya Siti Maryam ni adalah satu orang maknanya anak angkat kepada Nabi Zakaria. Jadi mana Nabi Zakaria ni satu orang nabi yang dihormati, tiba-tiba Siti Maryam mengandung dan tak ada ayah ketika itu. Maka orang Yahudi kata semua macam, apalah, maknanya ini perempuan jahat lah sebagainya. Sebab itulah, dalam Al-Quran kita tengok macam mana kisah Siti Maryam, dia melahirkan Nabi Isa keseorangan di Baitul Laham itu. Maknanya dia bawa diri ke Baitul Laham, kemudian dah lahir-lahir, maka anak bayi ni macam mana yang apa nama dai kita bacakan Al-Quran tadi, bagaimana dia bercakap ketika kecil. Dan ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, alaiku'udha ila Urushalim, hendaklah kamu balik ke Jerusalem balik. Jadi dia tak nak balik Jerusalem sebab orang kata dia orang pulaukan dia, orang hina dia. Tapi alaiku'udha ila Urushalim, hendaklah kamu balik ke Jerusalem. Maka dia pun balik ke Jerusalem. Maknanya dengan tanpa apa-apa cakap. Sampai di Jerusalem, semua orang tengok dan orang tu, ini anak angkatnya Nabi Zakaria. Yang jahatlah pada dia kan, yang jahat pada dia. Maka bayi itu yang bercakap. Maka ketika bayi itu bercakap, orang Bani Israel rasa takjub. Dan ketika itu mereka berbual-bual. Dan ketika itu raja yang memerintah Jerusalem adalah Raja Herod the Great. Okey, Herod the Great ni di sisi pandang orang Yahudi, dia adalah orang yang hebat sebab dia membangunkan kembali maknanya Temple of Solomon tu, atau masjid Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman membina masjid 950 tahun sebelum Masihi. Kalau di seluruh timeline kemudian dihancurkan oleh Nabukadnezar pada 586 sebelum Masihi. Maknanya temple dia ataupun kita sebut masjid kan, Masjid Nabi Sulaiman dihhancurkan, dihanguskan oleh Nabukadnezar daripada Iraq 586 sebelum Masihi. Kemudian Herod the Great bangunkan balik Masjid Nabi Sulaiman ini. Jadi Herod the Great ni adalah keturunan separuh daripada darah dia keturunan Bani Israel. Sebelum tu Jerusalem bawah Rom bawah Rom. Sebab itulah Bani Israel memang sangat bangga dengan ada wujudnya Herod the Great ni, bangunkan balik Masjid Nabi Sulaiman ni. Tiba-tiba ada satu orang bayi yang bercakap. Jadi dia kata macam, jangan-jangan bayi ni nanti akan nak merampas tahta aku. Maka dia mengisytiharkan untuk bunuh bayi ni. Sebab itulah ketika diisytiharkan bunuh bayi ini, maka Siti Maryam membawa Nabi Isa AS ke Mesir. Di satu tempat bernama Bahat Nasa. Bahat Nasa itu berada di Mesir. Di situ banyak makam para tabi'in. Banyak makam para tabi'in. Bahat Nasa itu duduk di sana selama 4 tahun. Sampailah Herod the Great meninggal. Barulah Siti Maryam balik ke Palestin. Maknanya, tapi tak balik ke Jerusalem. Dia balik ke kampung asal dia, iaitu di Nazareth. Nazareth ni lebih kurang dalam 200 km daripada Jerusalem. Okey. Nazareth ni, ibu kakak, tuan-tuan muslimin-muslimat sekalian, dalam bahasa Arab, Nazareth ni dipanggil Nasirah. Sebab itu orang-orang yang mengikut ajaran Nabi Isa disebut sebagai orang Nasrani. Orang Nasrani. Orang Nasrani ni orang Nasirah, orang berasal daripada Nazareth. Kalau kita baca buku-buku orang putih, kita akan jumpa Jesus of Nazareth. Jadi maknanya dibawa balik kepada ke Nazareth lah. Asal nama tempat Ustaz asal nama tempat di kampung Nabi Isa AS. Maka Nabi Isa AS membesar di Nazareth itu, dan dia dibesarkan dengan maknanya pendidikan agama yang bagus lah. Okey. Cumanya Bani Israel tak berapa suka Nabi Isa. Sebab apa? Sebab Nabi Isa ni dia baik dengan orang tempatan yang bukan orang-orang Bani Israel. So jadi maknanya bagi orang Bani Israel, oleh kerana banyaknya Nabi diutus kepada Bani Israel, dia rasa diri dia bangga, dia anggap orang lain ni, bangsa-bangsa lain ni semua bangsa-bangsa yang rendah. Jadi maknanya ketika itu ada orang Samaria yang berada di sekitar Nazareth. Jadi Nabi Isa ni dia ajar kitab-kitab mana kitab-kitab daripada Bani Israel. Allah wahyukan kitab-kitab nabi-nabi terdahulu ni juga kepada orang bukan daripada orang Bani Israel. Sebab itu Bani Israel tak suka Nabi Isa. Dan sebab itu kalau kita lihat sekarang ini pun
orang Israel ataupun orang Yahudi hanya 2% saja yang maknanya orang Kristian lah. Sebab pada dia Nabi Isa ni bukan nabi pada dia. Kan? Nabi Isa bukan rasul. Itu yang dalam Quran Allah sebut. Kita ni orang Islam adalah satu golongan yang Allah bagi wahyu. Kita mengimani juga Nabi Isa, kita mengimani juga Nabi Musa dan nabi-nabi terdahulu daripada kita. Masya-Allah. Bagi orang Yahudi, dia tak terima Nabi Isa ni sebagai seorang nabi. Pada dia Nabi Isa ni macam ustaz kampung lah kan. Ustaz kampung daripada Nazaret tu macam kampung lah. Datang ke Jerusalem nak jadi hero pula. Itu yang dia orang cuba nak bunuh Nabi Isa AS tu. Kan? Jadi maknanya itu dibesarkan. Okey. Jadi ibu kakak, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, membesar di Nazaret, Nabi Isa AS membesar di Nazaret ni. Jadi maknanya ketika di Nazaret tu, di situ Nabi Isa AS mula menunjukkan beberapa mukjizat. Sebab Nabi ni dia ada mukjizat dia. Okey. Jadi kalau ikut di Tasik Galili, di sekitar Nazaret tu ada satu tasik dipanggil Buhairah Al-Jalil. Buhairah Al-Jalil ni ataupun Sea of Galilee ataupun Tasik Galili ni, Nabi SAW menunjukkan 27 mukjizat dia. Antara dia berjalan di atas air di sekitar Tasik Galili ni. Dan ketika itu orang makin ramai pengikut dia sampai umurnya 30 tahun. Maka ketika umur dia 30 tahun, dia mula memerangi ahli-ahli kitab yang menyelewengkan ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada dua sebab kenapa Bani Israel tak suka Nabi Isa. Pertama, sebab Nabi Isa baik juga kepada orang yang bukan Bani Israel. Yang kedua, dia memerangi ahli kitab yang merubah agama. Maka oleh kerana dah ramai penyokong dia, di antara penyokong-penyokong itu ada satu orang perempuan. Orang perempuan ni maknanya bagian perempuan lah. Nama dia Maryam daripada kampung Majdal. Ataupun lebih dikenali sebagai Maryam Majdaliyah. Maryam Majdaliyah ni dikenali dengan orang barat sebagai Mary Magdalene. Dan sebagian versi daripada orang barat, Mary Magdalene ni ataupun Maryam Majdaliyah ini adalah isteri Nabi Isa AS. Wallahu a'lam. Tak disebut dalam hadis mengenai perkara demikian. Maka Nabi Isa AS bermula bergerak daripada Nazaret pergi ke Jerusalem. Ketika nak sampai ke Jerusalem, dia melalui satu kota bernama Jericho. Ataupun dalam bahasa Arab, Arihah. Jericho ni satu kota yang disebut dalam Quran the lowest and the oldest city in the world. Disebut dalam Quran ketika peperangan Rom, Ghulibati Rum fi adnal ard. Maknanya Rom dan Parsi pernah berperang di tempat paling rendah di muka bumi. Rupanya di Jericho. Quran sebut 1400 tahun lepas, kurun ke-19, saintis mengesahkan situ tu tempat paling rendah di muka bumi. 420 meter daripada paras laut. Mujizat Quran Masya-Allah. Alif Lam Mim Ghulibati Rum, surah Rum. Fi adnal ard, mana di tempat paling rendah di muka bumi. Dan ketika berada di Jericho itulah Nabi Isa AS naik ke satu bukit bernama Mount of Korontol. Mount of Korontol. Orang Jawa jangan silap sebut, dia lain makna. Tapi memang nama dia Jabal Korontol. Jabal Korontol. Jabal Korontol. Okey. Para nabi ni dia memang rapat dengan bukit. Nabi kita Muhammad dapat wahyu di Jabal Nur, Gua Hira. Nabi Isa AS di Jabal Tursina. Nabi Isa AS di Jabal Korontol. Ada 3 orang Nabi mendapat wahyu daripada 3 bukit. Maka di sanalah Nabi Isa AS mendapat wahyu yang kemudian dia dilantik menjadi Rasul. Okey, apa beza Nabi dan Rasul? Nabi dapat wahyu tak wajib sampaikan. Rasul dapat wahyu wajib sampaikan. Untuk berbincang lanjut, InsyaAllah kita nantikan banyak lagi poin-poin yang nak dikongsikan. Kalau tengok di sebelah kiri Ustaz tu, kita ada ni bukan slide tapi ada sedikit info maklumat menarik untuk kita kongsikan bersama. Kita hadamkan dulu terlebih ilmu, kita berzikir kembali selepas ini.
Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di awal pagi lagi Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan harta kepada kita. Nampak bila sebut harta ni mata jadi fresh Ustaz sebenarnya. Bila sebut rezeki dia jadi macam ni sikit. Sebenarnya rezeki harta itu pun sama tetapi dalam bentuk yang berbeza. Apakah harta kita pagi ini? Apakah rezeki kita pada pagi ini? Iaitu ilmu. 3 nabi, Ustaz ya, 3 nabi yang mendapat wahyu di Jabal, di bukit. Nabi apakah itu? Saya tak nak sebut. Nanti otak jadi tepu. Kena study, tanyalah Ustaz. Tengok balik ulangan tajuk kita. InsyaAllah. Silakan Ustaz. Okey, Viva kakak, tuan-tuan muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Okey. Jadi kita sebut tadi Nabi Isa AS dia mendapat wahyu yang dilantiknya Rasul iaitu di Jabal Quruntul. Apa beza Nabi dan juga Rasul? Okey. Nabi ni dia dapat wahyu tak wajib sampaikan. Tapi Rasul dapat wahyu wajib sampaikan. Orang suka ke orang tak suka ke, orang hina ke apa ke, wajib sampaikan. Dan dalam sejarah kemanusiaan daripada zaman Nabi Adam AS sampai kepada zaman Nabi kita Muhammad SAW ada 124,000 orang Nabi. Daripada 124,000 orang Nabi itu, sebanyak 313 dilantik menjadi Rasul. Dan 313 dilantik menjadi Rasul, 25 disebut dalam Al-Quran yang wajib kita tahu. Itu yang kita anak-anak kita kecil lagi. Maknanya menasyidkan. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Lut, Ishaq. Maknanya sampai Nabi kita Muhammad SAW. Jadi maknanya daripada Jabal Quruntul, apa dia punya arah dia? Maka dia pergi ke Jerusalem. Tempat memula mak dia kena hina dan sebagainya. Jadi maknanya mulalah Nabi Isa AS pergi ke Jerusalem. Waktu tu Raja Herod dah meninggal lah, diganti dengan anak-anak dia. Herod juga, Herod Antipas waktu tu. Maknanya diganti Raja Herod. Jadi maknanya Nabi Isa pergi ke Jerusalem, macam mana saya sebut tadi, kenapa Bani Israel tak suka Nabi Isa AS? Sebab 2 perkara. Pertama sekali, dia mengajarkan kitab kepada orang bukan Yahudi. Yang keduanya, dia membetulkan balik ajaran Nabi-Nabi terdahulu yang telah dirosakkan, maknanya oleh ahli-ahli kitab. Ahli kitab ni banyak hal lah, dan banyak menyeleweng. Maka sampai di Jerusalem bermulalah satu peristiwa yang maknanya yang agak besar. Dia mengajar orang, membersihkan akidah dan pegangan ahli-ahli kitab, dan ahli-ahli kitab waktu tu tak suka. Okey, kenapa tak suka? Pertama, pada pandangan ahli kitab, dia ni ustaz kampung lah kan. Dia kata, apa ustaz kampung ni? Macam tu lah. Kemudian yang kedua, dah lah ustaz kampung. Ini kata orang Yahudi. Dah lah ustaz kampung. Kemudian, ajar agama eksklusif ni kepada orang awam pula. Pada dia tak boleh. Hanya orang Yahudi saja. Nabi Isa kata tak, agama perlu disampaikan. Kemudian yang ketiganya, kenapa? Dah lah ustaz kampung. Kemudian, mengajar pula, nak pengaruh, mengajak orang-orang lain semua sokong dia. Kemudian yang ketiganya, dia ada skandal pula. Maaf saya sebut istilah dia. Ini orang Yahudi sebut tau. Ada skandal. Kenapa? Dia kata Nabi Isa ni ada skandal lah pada dia dengan Maryam Magdaliyah tadi tu, ataupun Mary Magdalene. Ini adalah fitnah-fitnah ahli kitab yang kemudian yang besarnya adalah oleh kerana ramai dah pengikut, maka dia menghasut raja ketika itu. Raja, tolong ambil tindakan. Orang ahli kitab ni, tolong ambil tindakan kepada Isa ini. Kerana kalau tidak, dia nanti akan rampas tahta engkau. Maka bermulalah Nabi Isa AS nak diburu. Kemudian nak dibunuhlah. Okey. Itu yang maknanya bermulanya Nabi Isa AS nak diburu. Nabi Isa ni dia ada 12 sahabat ataupun Hawariyin kita panggil. Ada 12 sahabat yang sama dia. Nanti di hujung kita akan tengok makam salah satu orang sahabat Nabi Isa AS. Di hujung nanti ada video dia kan. InsyaAllah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala maknanya memerintahkan Nabi Isa untuk menyampaikan, maka orang semua nak bunuh dia. Dan ahli kitab pergi jumpa raja, tolong bagi arahan bunuh. Sampai akhirnya raja ketika itu Herod Antipas mengarahkan untuk membunuh maknanya hukum bunuh Nabi Isa. Maka ketika itu tentera-tentera yang berada di Jerusalem berusaha untuk cari Nabi Isa AS. Maka ketika itulah
satu orang sahabat Nabi Isa diserupakan dengan Nabi Isa AS. Kan? Jadi saya tengok, bila saya perhatikan, sebenarnya muka orang Arab, muka orang-orang Bani Israel ni, kalau dia pakai, dia ada dia punya janggut dia punya jambang dia, selain daripada muka tu diserupakan sebiji, tapi muka orang sama je sebenarnya. Sebenarnya kan. Jadi ada dua versi ya. Satu, ada menyatakan bahawa anak murid Nabi Isa ni khianat. Satu versi. Satu versi lagi adalah anak murid Nabi Isa ni dia menggantikan tempat Nabi Isa AS. Seperti mana Sayyidina Ali karamallahu wajah menggantikan tempat Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa hijrah. Ada dua versi ya. Dan ulama kita di Jerusalem lebih cenderung kepada versi bahawa sahabat Nabi Isa ini dia yang menawarkan diri untuk maknanya menggantikan tempat Nabi Isa. Yang kedua. Mana pandangan yang kedua. Ulama-ulama di Jerusalem. Macam kita biasa dengar di sini, bahawa anak murid Nabi Isa ni mengkhianati Nabi Isa. Maka orang yang diserupakan dengan Nabi Isa inilah yang ditangkap, kemudian dibawa, diseksa dan disalib. Tapi dalam Quran Allah sebut, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ. Nabi Isa AS tidak dibunuh, tidak disalib, tetapi diserupakan. Satu orang diserupakan. Macam mana saya sebut tadi, ada dua versi. Maknanya, tapi ulama-ulama di Jerusalem lebih cenderung kepada sebenarnya anak murid Nabi Isa lah yang menawarkan diri untuk Nabi Isa AS, diserupakan dengan Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa AS diangkat ke langit daripada Jabal Zaitun ataupun Mount of Olive. Okey, kejap lagi kita tengok klip kita yang pertama, maknanya tempat Nabi Isa AS diangkat ke langit. Jadi bagi versi Kristian, Nabi Isa itu disalib. Kemudian beberapa ketika baru diangkat ke langit. Bagi versi Islam, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu, dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, tetapi diserupakan. Tetapi kesamaannya, naratif setempat sama ada Islam ataupun orang-orang Nasrani, tempat naik Nabi Isa sama. Sebab itu dia ada dipanggil tempat ascension, maksudnya tempat naik. Maka di situlah ada masjid dan ada gereja. Jadi ulama-ulama Islam juga maknanya menyatakan di situlah tempat Nabi Isa AS maknanya diangkat Allah ke langit. Jom kita tengok klip video dia, insya-Allah, dekat Jabal Zaitun ataupun Mount of Olive. Jom kita lihat. Okey, baik Ustaz. Kalau tengok dekat video tu tadi tu, ada yang nampak letak lilin dan sebagainya. Lokasi tu kat mana Ustaz? Lokasi itu dekat Mount of Olive ataupun Jabal Zaitun yang berada di Jerusalem sekarang ni. Ya. Yang kebanyakan tadi tu sebenarnya maknanya orang-orang Nasrani yang datang ke situ, tapi tepi tu ada masjid. Mana orang Islam pun menziarahi situ. Dan yang menariknya, dalam kawasan Kubah tu maknanya dijaga oleh orang Islam sebenarnya, ada terdapat tapak kaki. Tapak kaki. Sebab para Nabi ni, bila dia mendapat wahyu, dia bukan saja berat dari sudut psikologi dia, malahan tubuh badan dia juga menjadi berat, mencair batu-batu atau tanah ni. Contohnya kita dapat jumpa tapak kaki Nabi Ibrahim AS di makam Ibrahim yang berada di depan Kaabah. Itu ketika Nabi Ibrahim membangunkan Kaabah. Kita dapat jumpa tapak kaki Nabi kita Muhammad SAW. Tapak kaki Nabi Muhammad SAW ada beberapa. Antaranya ada di Mesir, dibawa oleh orang ke Mesir dekat makam Imam Syafi'i. Antaranya dibawa orang ke Palestin dekat sebelah makam Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Isa AS di mana tempat naik di Jabal Zaitun tu yang berada di Jerusalem, yang tadi kita tengok ada satu batu tu, itu tapak kaki dia, dan tapak kaki dia tu sebelah aja. Kita boleh bayangkan macam mana, macam angkat kaki sebelah tu, mana diangkat oleh malaikat macam itulah. Macam seolah macam diangkat oleh malaikat.
Yang kaki sebelah tu yang ada memang bukan tapak kaki. Kan? Jadi maknanya ulama Islam di Jerusalem, naratif setempat menyatakan di situlah tempat Nabi Isa AS diangkat ke langit. Cuma beza dengan agama Nasrani, Nasrani meyakini dia disalib kemudian hilang. Lepas beberapa ketika naik. Bagi Islam tak. Terus diangkat ke langit oleh Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, seronok kita belajar figura akhir zaman, watak yang dinantikan iaitu Nabi Isa AS. Baik, kita nak raikan soalan pertama Facebook untuk pagi ini, iaitu soalan daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Soalannya adalah, ketika Nabi Isa Al-Masih turun kelak, adakah baginda masih mempunyai segala jenis mukjizat yang pernah dimilikinya? Kedua, umat ketika di bawah pemerintahan Nabi Isa AS akan jatuh di bawah kategori umat Nabi Isa ataupun kekal sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Okey, ada dua soalan di sini. Yang pertama mengenai mukjizat Nabi Isa AS, adakah masih kekal? Okey, apa mukjizat Nabi Isa AS? Okey, mukjizat Nabi yang besar, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, maknanya dengan suhuf-suhuf dia. Dan mukjizat dia, api itu tidak rasa panas. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam berada di tongkat dia. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam berada di cincin dia. Mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang besarnya pada Al-Quran itu. Dan mukjizat Nabi Isa alaihissalam berada di tangan dia. Di tangan dia ni, sebab itu Nabi Isa alaihissalam digelar Al-Masih. Al-Masih ni bermaksud yang sapu. Masah ni sapu. Maknanya tangannya itu boleh mengubat sakit, boleh menghidupkan orang yang meninggal, boleh menurunkan hidangan daripada langit. Jadi mukjizat Nabi Isa AS ketika Nabi Isa turun, tetap mana diberikan kepada masih lagi berada Nabi Isa, kepada Nabi Isa AS. Okey, kemudian dipanggil dalam bahasa Inggerisnya sebagai Antichrist. Antichrist ni iaitu Dajjal. Dajjal ni juga diberi gelaran Al-Masih. Kenapa Dajjal diberi gelaran Al-Masih? Kerana apa yang ada pada Nabi Isa juga ada pada Dajjal. Nabi Isa boleh menurunkan hidangan dari langit, Dajjal boleh menurunkan hidangan dari langit. Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati, Dajjal juga boleh menghidupkan orang mati. Nabi Isa boleh mengubat sakit, Dajjal juga mengubat sakit. Sebab itu Nabi Isa AS Al-Masih, itu masuk Al-Masih pada tangannya, masaha. Pada tangan dia. Sebab itu ketika Dajjal turun dulu dia punya kronologi tu Imam Mahdi, Dajjal, kemudian Nabi Isa AS. Dan ketika Nabi Isa AS diturunkan, itu yang kata pepatah Arab, idzal masih yaqtulul masih, apabila Al-Masih yang membunuh Al-Masih, ataupun dalam konteks bahasa Melayu apabila buku bertemu ruas. Sebelum kita jawab soalan kedua, kita tengok klip kita yang kedua dulu, iaitu tempat Nabi Isa diturunkan. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi Isa AS akan diturunkan di Manaratul Baida, menara putih yang berada di Masjid Umawi. Masjid Umawi ni dia lama wujud. Masjid Umawi ni sebenarnya asalnya adalah rumah ibadah orang Nasrani. Maknanya kalau sekarang kita sebut gereja kan, rumah ibadah orang Nasrani. Ketika orang-orang Nasrani yang berada di situ masuk Islam semua, maka mereka mengubah tempat ibadah ini menjadi masjid. Dan di situ terdapat satu menara, ni menara ni, menara putih ni. Ini di Manaratul Baida. Dan dalam hadis, di Manaratul Baida inilah turunnya Nabi Isa AS nanti di akhir zaman. Di Masjid Umawi, yang maknanya berada di Syria. Dalam Masjid Umawi ini ada makamnya Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya tapi kepala dia saja. Nabi Yahya ni kan dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan dicincang badan dia. Kepalanya dibawa di Syria, badannya ada di Jerusalem. Tangannya dibawa oleh orang-orang Kibti ke Mesir. Masya-Allah. Jadi maknanya dari situ ada makam kepala Nabi Yahya alaihissalam dan makamnya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain maknanya ketika peristiwa Karbala dipancung, dibawa ke Damsyik, kepalanya diletakkan sekejap dekat Masjid Umawi ini. Sebab itu dekat situ ada dua makam. Satu makam Nabi Yahya alaihissalam, satu makam Sayyidina Husain. Kemudian kepala itu dibawa ke Mesir dan dikebumikan di sana. Di mananya makam Sayyidina Husain ni di badannya berada di Karbala, Iraq. Kemudian pernah sekejap berada di Damsyik
dan kemudian dibawa ke Mesir. Dan akhir sekali berada di Mesir lah. Jadi mana itu Manaratul Baida, seperti mana dah hadis Nabi SAW, menara putih ya. Okey, soalan kedua. Ketika Nabi Isa AS turun tadi di Manaratul Baida, ketika itu Imam Mahdi maknanya memang macam tak dapat nak lawan Dajjal, sebab Dajjal tu ada kelebihan-kelebihan dia. Maka ketika itu Imam Mahdi dalam keadaan yang agak keletihan memerangi Dajjal. Last sekali Imam Mahdi pun tak tahu Nabi Isa akan sampai. Maka Imam Mahdi last sekali berada di Masjid Al-Aqsa di Jerusalem atau di Baitul Maqdis. Maknanya waktu tu subuh. Ketika azan dilaungkan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu apakah yang berlaku setelah azan itu? Kemuncak epik kepada cerita ini. Saja saya buat gantung cerita. Baik. Hadamkan ilmu, kembali selepas ini. Setelah laungan azan dikumandangkan, lalu Imam Mahdi duduk dalam keadaan begitu kepenatan. Maka di sinilah bermulanya episod pertemuan antara dua figura akhir zaman yang saya kira iaitu membantu umat Islam dalam peristiwa akhir zaman. Silakan Ustaz, kita teruskan dengan kemuncak cerita kita tadi. Jadi ketika azan dilaungkan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Imam Mahdi masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Nabi Isa AS masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Dan Imam Mahdi mengenali Nabi Isa AS. Bagaimana mengenali itu? Allah Subhanahu Wa Taala bagi rasa ilham mengenal. Jadi terus Imam Mahdi menawarkan untuk Nabi Isa AS menjadi imam. Tapi Nabi Isa AS mengarahkan ataupun meminta supaya Imam Mahdi lah yang memimpin dan Nabi Isa AS sembahyang di belakang Imam Al-Mahdi. Jadi nak ceritanya bahawa Nabi Isa AS ketika turun, maka dia mengikut syariat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi maknanya pada pagi itu, pada subuh itu, Imam Mahdi yang mengimamkan Nabi sembahyang subuh bersama para jemaah dan para tentera ketika itu, dan Nabi Isa AS berada di belakang Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah, mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita teruskan dengan soalan Facebook untuk pagi ini daripada Sal Rasid Cik. Soalannya adalah, bagaimana mahu mengetahui rupa susuk tubuh badan yang turun dari langit itu adalah Nabi Isa Al-Masih, dan apakah misi utama penurunan baginda adalah untuk membunuh Dajjal, Al-Masih dan Ya'juj dan Ma'juj, selain membersihkan segala yang menyalahi agama, menghapuskan kezaliman dan kesengsaraan umat manusia. Mohon pandangan Ustaz. Okey, ketika Nabi Imam Mahdi lagi sebelum minggu lepas kita dah bicara dengan Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi turun sebenarnya telah jelas satu line Maksudnya sebab Imam Mahdi ni dia akan maknanya orang Islam akan berbaiat dengan dia, dan orang-orang yang bukan Islam maksudnya akan bersama-sama dengan dia. Ketika itu orang Islam bayar zakat dan orang bukan Islam bayar jizyah sama-sama, dan sama-sama dilindungi. Maka ketika Dajjal turun, Dajjal ni membawa penyembahan kepada syaitan. Jadi ketika itu ahli kitab Nasrani ataupun Bani Israel yang ahli kitab akan bersama-sama dengan orang Islam. Sebab ahli kitab ni dia adalah percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takkan bersama-sama dalam penyembahan Dajjal. Jadi maknanya ahli kitab akan sama-sama dengan orang Muslim, dan ketika itu satu line yang cukup jelas. Maknanya hanya penyembah Allah dan penyembah syaitan. Ketika itu jelas. Jadi maknanya ketika Nabi Isa turun, ketika itu memang dah jelas. Ada dua saja, penyembah syaitan dan penyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tugas dia antara dia adalah untuk membunuh Al-Masih Dajjal ini. Dan Ya'juj dan Ma'juj selepas itu. Dan di antara tanda-tanda Dajjal ni nak turun adalah keringnya Tasik Galili. Sebab ketika satu orang sahabat bernama Tamim Ad-Dari, ketika zaman Nabi SAW, maknanya pergi kepada laut, dia heading ke arah timur, kemudian dia tersesat di lautan, kemudian bertemu dengan Dajjal. Salah satu soalan Dajjal adalah bagaimana keadaan Tasik Galili. Tasik Galili. Dia kata, okey, Tasik Galili bagus, nanti airnya akan kering. Maksudnya
di antara tanda Dajjal nak turun apabila keringnya Tasik Galili. Dan sekarang sebentar lagi kita akan tengok klip mengenai Tasik Galili. Tasik Galili saban tahun airnya semakin surut, semakin surut, semakin surut. Sekarang ni dalam Tasik Galili hanya tinggal 50 meter saja lagi. Kan? Kalau konsisten turun, maknanya 50 tahun lagi lah Tasik itu akan kering. Ni tu Okey, sebelah kiri tu adalah pokok Gharqad. Pokok Gharqad belah kiri tu. Belah kanan pun sama. Pokok yang disebut dalam hadis Ustaz. Dia sebut hadis Nabi SAW, kita cerita pasal Gharqad. Ini semua tu sebenarnya penuh dengan air dulu. Satu ketika dahulu. Itu pokok Gharqad sebelah kiri tu. Anda tengok sebelah kiri tu kan, dah kering dah. Makin surut, makin surut, makin surut, makin surut. Dan 1 tahun 1 meter, 1 tahun 1 meter, 1 tahun 1 meter. Kalau konsisten 50 tahun lagi kering Tasik Galili. Jadi ini antara benda yang kita boleh tengoklah daripada hadis-hadis Nabi SAW dan tengok kebenaran hadis Nabi mengenai perkara demikian. Ini Tasik Galili dia beratas. Makin turun air dia. Sebenarnya kalau alhamdulillah, syukur pada Allah Taala, rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini kita ada bantuan tayangan visual sebenarnya, dan kalau kita perhatikan sepatutnya yang datang dalam hati kita pagi ini adalah satu tamparan iman ataupun satu detik debaran sebenarnya, di mana kalau Ustaz cakap tadi tunggu 50 tahun lagi, jawabnya siaplah kita. Maka adakah kita sudah melakukan satu persiapan, persediaan iman dan sebagainya dalam menghadapi dunia akhir zaman itu sendiri. Jadi terus kekal setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Banyak lagi debaran yang akan kita nantikan. Kembali selepas ini. Penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Debaran demi debaran yang akan kita rasa. Hatta ini menunjukkan jelas kepada kita bahawa hadis Nabi SAW 1400 tahun yang dahulu kini telah mula menampakkan kepada kita pembuktian demi pembuktian terhadap apa yang akan terjadi pada dunia akhir zaman. Baik, kita nak raikan soalan seterusnya, iaitu soalan daripada Al-Syai. Soalannya adalah, sebaik sahaja selesai solat berimamkan Imam Mahdi dan membuka pintu masjid, Dajjal dan kaum Yahudi sebanyak 70,000 sudah menunggu di luar. Mengapa Dajjal dan kaum Yahudi melarikan diri dan takut apabila melihat Nabi Isa AS dan dapat dikejar oleh baginda sehingga ke Babul Luddi dan dapat dibunuh di situ? Kita mohon kupasan jawapan daripada Ustaz, insya-Allah. Okey. Dajjal ni, kronologi dia kita bincang. Imam Mahdi dulu turun. Kemudian lepas Imam Mahdi kurang lebih dalam 7 tahun, maka Dajjal turun. Maka Dajjal turun, perang besar, dan jelas ketika itu penyembah syaitan dan penyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang Islam ataupun orang-orang mukmin, kita sebut orang beriman, orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala memang sangat susah ketika itu. Kita dah kongsikan pada minggu lepas beberapa amalan yang kita kena baca supaya jangan jumpa Dajjal lah, sebab fitnah dia terlalu besar. Maka ketika itu Dajjal memburu the last commander of Islam. Imam Mahdi ni gelaran dia sebagai the last commander of Islam, komander terakhir Islam, sebab dia memimpin umat Islam ketika itu. Dan ketika itu Imam Mahdi berada di Baitul Maqdis. Yahudi dan juga Dajjal ni memang nak habiskan Imam Mahdi. Maknanya ketika sembahyang subuh di Baitul Maqdis, mereka telah berada di di sekitar kota Jerusalem itu. Memang okey, habis kali ni kita akan habiskan Imam Mahdi. Tiba-tiba selepas solat subuh, pintu Masjid Al-Aqsa dibuka, keluarlah Al-Masih yang getarannya dirasai oleh Dajjal. Jadi bila keluar bukan Imam Mahdi, keluar Nabi Isa AS. Maka ketika Nabi Isa AS keluar, terkejut Dajjal. Maka Dajjal mula diasak. Okey, walaupun maknanya hadis itu ataupun maknanya periwayatan itu lari ke kota Lut, tapi diasak. Okey. Kita sebenarnya Ustaz, kita dah tahu ending cerita dia. Sebab tu kita macam Dajjal dia kena bunuh dengan Nabi Isa. Sebenarnya bukan semudah itu. Sebab kedua-dua Al-Masih ini sebenarnya sama-sama hebat. Apa yang ada pada Nabi Isa AS ada pada Dajjal. Apa yang ada pada Dajjal, ada pada Nabi Isa ada sudut kelebihan, ada sudut mukjizat ataupun maknanya ada sudut kelebihan yang sama. Sebab itu
kita dapat lihat, maksudnya macam seolah-olah Dajjal kena bunuh Nabi Isa. Tapi sebenarnya dua-dua tu bertarung yang sama-sama. Bak kata pepatah Melayu, ketika buku bertemu ruas, yang menang siapa? Yang menang sebenarnya yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di sudut tauhid dia. Bukan Nabi Isa alaihissalam, tapi yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pertarungan hari itu sangat sengit, ramai yang syahid. Dia bukan Dajjal kena bunuh, tidak. Ramai yang syahid. Kan, sebab pertarungan yang sangat genting. Dan akhirnya diasak sampai akhirnya di Kota Lut. Kota Lut ni 15 km daripada Tel Aviv. Dan orang Yahudi sekarang dia bina pangkalan tentera di Kota Lut itu. Minggu lepas kita dah tunjukkan keadaan Kota Lut. Dia ada dua pintu, satu pintu bahagian barat dan satu pintu bahagian timur. Dan mengikut ulama di Jerusalem, di mana Dajjal dibunuh, sebab Kota Lut tu besar. Sebab dalam hadis Nabi sebut qutila Dajjal bi babin Lut. Dajjal dibunuh di bahagian pintu Kota Lut. Ulama Jerusalem menyatakan pintu bahagian timur. Bab Syarqiyah. Pintu bahagian timur yang akan dibunuh Dajjal. Kita dah tengok minggu lepas tu. Okey. Yang saya nak tunjuk visual pada hari ini adalah bagaimana lepas ni kita tengok dengan pedang apa Dajjal itu dibunuh. Okey? Baik, Ustaz. Kita dapat. Jom kita tengok tayangan apakah yang dimaksudkan dengan pedang. Okey, pedang Al-Battar. So, jadi pedang Al-Battar ini disebut juga dengan pedang Nabi. Sebenarnya pedang Al-Battar ni adalah pedang daripada zaman Nabi Daud AS. Nabi Daud yang buat pedang ini dengan tangan baginda sendiri. Ni replika dia. Orang banyak buat replika dia lah. Jadi maknanya dekat pedang ni maknanya tertulis 9 nama nabi-nabi termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya orang-orang Yahudi ni pegang pedang ini, dan pedang ini perlu diserahkan kepada Nabi akhir zaman. Sebab itulah orang Yahudi akhir sekali mereka berkumpul di Madinah. Dan sebab apa mereka berkumpul di Madinah? Mereka mengharapkan Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel. Sebab itu ketika Nabi SAW berhijrah dan Nabi mendatangkan bukti-bukti kenabian, dia tak terima. Selepas peperangan Badar, dia nak mengkhianati Nabi, nak bunuh Nabi. Itu Nabi kepung Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni yang pegang tiga bilah pedang. Jadi dia kata, wahai Muhammad, maknanya kita akan perang Muhammad, kita akan lawan Muhammad kan. Tapi lama-lama akhirnya ketakutan sendiri, mereka minta maaf, kata jangan serang kami. Sebenarnya kami simpan rahsia, kami simpan 3 bilah pedang yang kami sepatutnya serahkan kepada Nabi akhir zaman. Hari ini kami mengakui Muhammad, kami serahkan pedang ini kepada engkau. 3 belah pedang itu, pedang Al-Qul'a, pedang Nabi Ibrahim AS, pedang Al-Qadib, pedang Nabi Daud AS, dan pedang Al-Battar, pedang Nabi Daud AS. Dan mengikut maknanya ulama Jerusalem, pedang Al-Battar inilah yang akan digunakan oleh oleh Nabi Isa membunuh Dajjal di Babun Lut. So pedang ini ketika Nabi SAW wafat, diwariskan kepada keturunan-keturunan Nabi SAW, kemudian diwariskan kepada khalifah-khalifah. Jadi selepas Khulafa Ar-Rasyidin digantikan dengan Khalifah Bani Umayyah. Lepas Khalifah Bani Umayyah habis 132 Hijrah, diganti dengan Khalifah Bani Abbasiyah. Ketika zaman Abbasiyah habis, digantikan dengan Khalifah Bani Utsmaniyah. Jadi Bani Utsmaniyah habis sejarahnya pada 1924 Masihi. Maka ketika itu pedang itu disimpan di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Soalannya sama adakah pedang itu pedang yang betul atau replika, wallahu alam. Tapi pedang Al-Battar itulah yang akan digunakan oleh Nabi Isa AS untuk membunuh Dajjal. Apakah kelebihan pedang tu? Wallahu alam. Sebab zaman Nabi Daud ni memang besi baru ditemui. Itu perpindahan daripada zaman gangsa ke zaman besi, Bronze Age ke Iron Age. Dan Nabi Daud maknanya membuat pedang tu dengan tangan baginda sendiri. Sebab Nabi Daud kan kelebihan mukjizat dia boleh melembutkan besi dengan tangan dia. Jadi dia buat sendiri pedang tu dengan tangan dia tu. Dan pedang Al-Battar tu kalau secara rasmi dia berada di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Tapi yang betul wallahu alam. Pada siapa wallahu alam. Alhamdulillah, seronok saya untuk pagi ni penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekurang-kurangnya kita dapat mengetahui banyak lagi kisah-kisah untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang baru sahaja kita tahu, kita discover untuk pagi ini. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook, iaitu soalan daripada Tuan Al Ali Ali. Soalannya adalah,
apakah ataupun bagaimanakah reaksi orang-orang yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak Tuhan apabila baginda diturunkan untuk menafikan tanggapan tersebut? Cantik soalan ini kerana ini adalah juga merupakan kalimah yang sering kali Allah Subhanahu Wa Taala ulang di dalam Al-Quran. Silakan Ustaz. Okey. Dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi Isa AS turun ke muka bumi, selepas dia menyelesaikan maknanya membunuh Dajjal di Babun Lut ini, dia akan buat dua benda. Satu, dia akan menghapuskan salib-salib. Kan? Sebab salib ni adalah fitnah kepada Nabi Isa AS. Yang keduanya, dia akan membunuh babi yang dibela. Kenapa dia akan membunuh babi yang dibela? Dalam hadis maknanya babi, maksud khinzir. Maknanya babi yang dibela atau khinzir yang dibela. Sebab itu juga fitnah kepada syariat Nabi Isa AS. Sebab tidak ada satu syariat Nabi pun yang menghalalkan khinzir. Sebab tu orang Yahudi sebenarnya, sampai sekarang pun dia bersyariatkan Nabi Musa AS, dia tidak makan khinzir. Jadi dia punya makanan tu, kalau Islam kita panggil halal, dia kosher. Kosher ni istilah halal bagi orang Yahudi. Sebab itu ulama Islam menyebut kalau anda kata kita tidak dapat cari makanan halal, makanan kosher boleh dimakan. Sebab orang Yahudi, dia menyembelih dengan nama Allah. Dia baca Syamshim. Syamshim ni macam bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim tu masih itulah. Dia menyembelih nama Allah. Sebab tu kalau tak jumpa, kalau kita hari ni pergi ke US naik kapal terbang kan, tak ada makanan maknanya vegetarian ataupun Muslim food, kita boleh minta makanan kosher. Kosher tu memang dia bungkus makanan dia tu kan. Jadi maknanya memang buka pun depan. Maknanya kosher ni istilah halal bagi orang-orang Yahudi lah. Sebab tidak ada syariat Nabi-Nabi terdahulu, tidak ada yang menghalalkan khinzir. Jadi dia dalam hadis Nabi, dia akan maknanya membuat dua benda. Satu, menghapuskan salib sebab itu fitnah kepada dia, dan juga menghapuskan babi yang dibela atau khinzir yang dibela sebab itu fitnah kepada syariat Nabi SAW. Alhamdulillah, mudah-mudahan jawapan yang telah diberikan memberi manfaat kebaikan kepada kita semua insya-Allah. Soalan seterusnya, soalan Facebook daripada Puan Mazni Hassan. Soalannya adalah, menurut hadis Nabi SAW, Nabi Isa Al-Masih akan diturunkan di akhir zaman nanti yang bertujuan untuk mematahkan salib-salib yang ada di dunia. Soalan saya, apakah yang dimaksudkan dengan istilah mematahkan salib itu sendiri? Mungkin daripada sudut terminologinya. Soalan yang kedua, berapa lamakah Nabi Isa AS akan berada di dunia, dan sepanjang keberadaan baginda di bumi, adakah Nabi Isa AS ini sempat berkahwin dan mempunyai zuriat? Jadi kalau kita tengok dulu soalan kat sini, soalan yang pertama adalah berkenaan dengan maafkan saya, iaitu hadis Nabi SAW, Nabi Isa akan diturunkan di akhir zaman bertujuan untuk mematahkan salib. Jadi apakah untuk mematahkan salib itu sendiri? Dan yang kedua adalah, berapa lamakah Nabi Isa AS akan berada di bumi, dan adakah baginda sempat berkahwin ataupun mempunyai zuriat? Dua soalan. Silakan Ustaz. Soalan pertama mengenai salib tadi. Okey, salib ni dia adalah satu keadaan cara orang nak menghukum bunuh orang terdahulu. Sebab kalau orang disalib, kalau disalib dan di keadaan paru-paru tu dia akan jadi sesak nafas. Sebab tu dia akan diseksa, disalib, dan dengan keadaan mati perlahan-perlahan. Kalau pancung ke, kemudian bakar ke, saya dulu kan, maknanya mati cepat. Ini mati dah kena seksa. Jadi maknanya dan salib ni kemudian dijadikan satu simbol kepada Nabi Isa, sedangkan dalam Quran Allah sebut wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu, dia tidak dibunuh dan tidak disalib tapi diserupakan. Sebab itu saya sebut tadi dalam hadis Nabi SAW, selepas Nabi Isa AS dapat membunuh Dajjal, dia akan buat dua benda. Satu, dia akan mematahkan salib sebab itu fitnah kepada dia. Yang keduanya, dia akan membunuh khinzir yang dibela. Yang tidak ada dalam syariatnya. Ya, sebab itu fitnah kepada syariat dia. Soalan kedua, berapa lama baginda berada di muka bumi? Adakah sebab berkahwin? Okey. Versi sebahagian orang-orang Nasrani, sebagai orang Nasrani kan, di sebahagian kan, mereka menyatakan Nabi Isa AS ni dia berkahwin dengan Maryam Magdaliyah tu. Sebab tu kalau versi orang Nasrani yang menurunkan
Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disalib, padahal orang yang diserupakan itu adalah ibunya Siti Maryam dan Maryam Magdalia ni, atau Mary Magdalene ya. Jadi maknanya orang-orang Yahudi ni dia mengira keturunan adalah melalui perempuan. Okey. Kalau dia kata orang Melayu kahwin dengan Bani Israel, anak tu dikira anak Melayu. Bani Israel beriman lah kita sebut kan. Kalau dia katakanlah orang perempuan Jawa kahwin dengan orang lelaki Jawa kahwin dengan orang perempuan Bani Israel, anak tu dikira anak Bani Israel. Bani Israel mengira keturunan daripada perempuan. Kita orang Islam dan mana-mana bangsa mengira keturunan daripada lelaki. Okey, sebab itu ada yang menyatakan Nabi Isa alaihissalam pernah mempunyai zuriat dengan Mary Magdalene. Okey, ketika Mary Magdalene menurunkan tu dia tengah mengandung. Dan sebab itulah pada kurun kelima Masihi pernah besar-besaran, operasi besar-besaran membunuh ramai, lebih 1,5 juta orang perempuan dibunuh di atas nama membunuh ahli sihir. Ada yang berpendapat mereka membunuh tu bukan ahli sihir tapi nak mencari keturunan Nabi Isa AS, sebab dia menggugat akidah maknanya gereja ketika itu yang mengatakan Nabi Isa Tuhan, tapi macam mana Tuhan boleh kahwin pula? Okey, wallahu alam. Tapi nak ceritanya selepas Nabi Isa AS turun nanti, berapa lama dia berada di muka bumi? Selama 7 tahun. Dan sebagian periwayatan menyatakan dia sempat berkahwin. Kita lihat sekejap maknanya kubur Nabi Isa AS. Nabi Isa AS besok akan dikuburkan dekat sebelah dengan kubur Nabi kita Muhammad SAW yang berada di Madinah. Jom kita lihat. Ini berada di Madinah. Allah rindu Madinah. Kita alhamdulillah baru dibuka. Okey. Ini jalan untuk pergi ke Raudah. Kemudian di depan tu makam Nabi SAW. Ini makam Nabi SAW. Okey, di tepi makam Nabi SAW, di makam Nabi SAW ada kubur Nabi, ada kubur ni, tak? Kuburnya Sayyidina Abu Bakar, kubur Sayyidina Umar, dan ada satu lagi ruang kosong. Ada satu lagi ruang kosong di sebelah sini ni. Ruang kosong itu sebelah sini, tak, sebelah kiri tu ada satu lagi ruangan kosong. Okey, di ruangan kosong itulah nanti akan dimakamkan Nabi Isa AS. Sebagai satu penghormatan. Sebagai satu penghormatan. Dua orang Nabi akan duduk bersebelahan. Yang Nabi SAW dah ada bawa syariat dia, tapi dia mengikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjawab persoalan yang telah pun kita baca tadi, insya-Allah. Soalan Facebook yang seterusnya daripada Puan Sahziatul Siddiq. Soalannya adalah, apakah ketika kemunculan Nabi Isa alaihi salam, baginda juga membawa kitab Injil bersama untuk dijadikan panduan pada akhir zaman ketika itu, Ustaz? Ini soalan kita yang pertama. Dan soalan yang kedua, berapa lama tempoh kemunculan Nabi Isa alaihi salam setelah dunia dalam pemerintahan Dajjal itu muncul? Saya kira soalan yang kedua ni kita dah pun jawab tadi, tapi kita fokus pada soalan yang pertama, iaitu adakah ketika munculnya Nabi Isa alaihi salam ini turut bersama membawa kitab Injil? Silakan, Ustaz. Kitab dalam diturunkan para nabi ni dia ada 4 buah kitab, iaitu kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Zabur. Kemudian kitab kepada Nabi Musa alaihissalam, iaitu kitab Taurat. Kemudian kitab diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, iaitu kitab Injil, dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kitab Al-Quran. Jadi maknanya ahli-ahli kitab zaman dahulu ni dia yuharrifun al-kitab. Dia mengubah kitab. Sebab tu kadang-kadang banyak versi-versi kitab-kitab terdahulu memang telah berubah. Yang Allah jamin kekal adalah Al-Quran. Inna nahnu 'alaika dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kamilah akan memelihara dia. Okey. Jadi maknanya yang kekal adalah Al-Quran. Jadi maknanya ketika Nabi Isa alaihissalam turun, dia mengikut syariat Nabi kita Muhammad SAW dan maknanya menurut apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah jamin tidak berubah itu, iaitu Al-Quran. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah jawapan untuk persoalan yang telah saya bacakan tadi. Penonton yang saya kasihi sekalian, yang Allah Subhanahu Wa Taala jaga, kita nak melabuhkan tirai di TV3 dan kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9. Banyak lagi persoalan menarik menanti anda. Terus kekal setia bersama dengan kami. Kita hadamkan ilmu terlebih dahulu. Kita berzikir. InsyaAllah kembali selepas ini.